Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak akan membentangkan mengenai Ibnu Khaldun. Okay, jadi riwayat hidup Ibnu Khaldun. Okay, nama sebenar dia ialah Abdul Rahman bin Muhammad. Dilahir di Tunisia pada tahun 732 Hijrah. Dia berketurunan Arab Yaman. Dan Ibnu Khaldun ni, dia meninggal dekat Kahirah Mesir pada tahun 808 Hijrah. Seterusnya ialah mengenai sifat peribadi mulia yang ada dalam Ibnu Khaldun ni. Ibnu Khaldun merupakan seorang yang tekun dan gigih mencari ilmu. Dan dia juga ialah seorang pemimpin yang cekap dan disegani. Seterusnya ialah pendidikan. Ibnu Khaldun ni telah mempelajari bahasa Arab dengan ayah dia sendiri. Dan dia juga telah belajar hadis dengan Muhammad bin Abdul Muhaimin Al-Khadrami. Dia juga dah belajar ilmu mantik, falsafah, sains dan lain-lain dengan Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Dan dulu antara ulama-ulama yang mengajar dia ialah Ahmad bin Al-Qisar, Lisanuddin bin Al-Khatib. Sumbangan Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun ni adalah gambar dia yang Ana kutip daripada Google. Dan seterusnya, sumbangan dia berdasarkan ilmu dan pemikiran. Ibnu Khaldun telah meletakkan asas disiplin dalam ilmu sosiologi ni, dan dia juga telah beri tafsiran sejarah berdasarkan pendekatan sosiologi, ekonomi, dan dia punya tafsiran ni tak terikat kepada politik sahaja. Seterusnya, sumbangan dia berdasarkan politik dan pemikiran telah menyandang banyak jawatan, dan antara jawatan yang disandang ialah Perdana Menteri, Pegawai Jawatan Setiausaha Negara dan lain-lain. Seterusnya ialah pandangan tentang konsep tamadun dan disiplin ilmu. Pandangan Ibnu Khaldun ni terhadap ekonomi ialah ekonomi memainkan peranan yang penting dalam membentuk tamadun, dan juga Ibnu Khaldun ni telah mempelopori teori permintaan, bekalan cukai dan lain-lain. Seterusnya, pandangan dia terhadap kemasyarakatan. Dia cakap yang akhlak dan ilmu pengetahuan adalah tonggak pembinaan dan kesatuan sesuatu tamadun. So, maksudnya akhlak dengan ilmu ni penting. Akhlak dia kena baik, ilmu dia kena luas. Dia kata untuk membina sesuatu negara, benda yang paling penting ialah agama, ekonomi dan akhlak pemimpin dan rakyat. Seterusnya ialah pengaruh Ibnu Khaldun dalam pelbagai disiplin ilmu. Ekonomi. Dalam ekonomi, teori dia berkaitan yang bekalan dan tadi tu masa digunakan dan dirujuk dalam perkara berkaitan pengeluaran, permintaan dan lain-lain. Seterusnya, pengaruh dalam kemasyarakatan. Pemikiran beliau dijadikan bahan rujukan dalam membentuk masyarakat bertamadun. Dan akhir sekali ialah pengaruh dia dalam kenegaraan. Teori Ibnu Khaldun ni berkaitan dengan masyarakat madani menjadi teras kepada pembentukan negara. Akhir sekali ialah sanjungan cendekiawan terhadap ketokohan Ibnu Khaldun. Orang yang menyanjung Ibnu Khaldun ni nama dia ialah Arnold Toynbee. Dia cakap yang Mukadimah ialah sebuah karya yang ditulis oleh Ibnu Khaldun tu. Dia cakap yang Mukadimah ni ialah suatu karya agung dalam bidang ni yang belum lagi dihasilkan sampai kini dan di mana-mana sahaja. Nak katakannya yang karya Ibnu Khaldun ni sangat hebat lah, sangat hebat. Terima kasih. Sampai sini je pembentangan Ana. Kalau tak faham boleh tanya PM tepi dan tanya maklimah.